أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Muka surat 10. Kazaka qad haddasanihi qa'ima aw ba'da an kazaka qad haddasanihi qa'ima aw ba'da an haddasani tabassama azizu marwi isnaini aw salasa masyhur marwi fawqa ma salasa. Dia kalau matan Baikunyah dia ada semuanya lebih kurang 34 bait. Ni kalau siapa ngapal matan ni elok lah. Dulu kalau kat pondok dulu saya nak ngapal ni lah. Dia pendek je. Ni matan antara pendek lah. Matan yang paling pendek ni matan Baikunyah. 34 bait tak silap. Kalau matan lain tu banyak. Macam matan Jawrah Tauhid tu 144. Mantik pun 140 lebih. Sebab dia kalam syair. Banyak. Jadi dia kata kaza qad hadatsanihi qa'ima. Kazaka tu kalau i'rab dia tu jadi khabar muqaddam. Hadatsani tu mubtada muakhar. Tak kena. Kazaka tu khabar muqaddam. Qad hadatsani tu mubtada muakhar. Tu kalau i'rab dia lah. Kazaka seperti demikian itu. Ini seumpama demikian itu. Apa maksud seumpama demikian itu? Iaitu syimku biyadillati fi qawli musalsalun. Dulu tu. Pada masalah seperti demikian itu, yakni seperti menyulati tangan. Syibku biyadi. Allati fi qawli pada perkataan musannif dulu, iaitu musalsalun, hadis musalsal dulu. Musalsal dengan bitashbih. Seperti itu juga. Qad haddatsanihi qa'ima. Sesungguhnya telah mengkhabarlah. Sesungguhnya telah mengkhabarlah. Ya Nabi, hu akan aku. Sesungguhnya telah mengkhabarlah. Ya Nabi akan aku. Dia asal gini. Sesungguhnya telah mengkhabarlah akan aku. Oleh Nabi. Haddatsanihi. Haddatsanihi. Mengkhabarnya telah meriwayatlah. Sesungguhnya telah meriwayatlah akan daku.
Sesungguhnya telah meriwayatlah ah, Nabi itu akan daku meriwayat apa? Itu rujuk pada hadis. Telah meriwayat akan hadis. Jadi nak ceritakan apa? Hal keadaan ketika meriwayat tu berdirilah ia, dia Nabi. Qaimah tu yang rajil hal. Jadi nak cerita apa kat sini? Nak cerita kata hadis ini seumpama seperti demikian itu juga. Iaitu juga kelakuan perbuatan. Nanti bawah tu nanti sebut Jadi dulu kita cerita Nabi tu hadis musalsal ni kita maklum hadis apa hadis musalsal? Hadis musalsal hadis yang isnad dia tu bersambung. Sanad dia tu bersambung. Hadis musalsal dulu kita dah bahas dulu. Mana tengok kalau dulu tu muka surat hadis musalsal tu hadis yang datang di atas kelakuan yang satu daripada rawi-rawi. Kalau mudah-mudah kata hadis musalsal ajarana, hadis yang dia datang di atas satu kelakuan di atas kelakuan daripada satu rawi. Sama ada kelakuan tu perkataan ataupun perbuatan. Tak kira. Jadi musalsal ni maksudnya kan sebab tu kita ambil musalsal hadis. Maksudnya musalsal tu hadis yang didatangkan di atas kelakuan. Yang satu, kelakuan yang satu daripada rawi-rawi. Daripada perawi lah. Sama ada dari segi kelakuan, perkataan atau perbuatan. Itu dipanggil musalsal. Asal musalsal ni diambil tasalsul. Berturut-turut. Asal maksud gitu. Pada istilahnya hadis, kalau pada istilah hadis musalsal tu hadis yang bersepakat rawi dia di atas satu kelakuan. Hadis yang bersepakat rawi dia di atas satu kelakuan. Seperti kelakuan, contoh, saya ambil hadis hari Arafah. Contoh akan datang musalsal Arafah kan. Saya ambil dari guru saya. Hadis tu sama tu juga. Lepas tu diturunlah hadis tu pada rawi yang seterusnya. Lepas tu rawi terus sampai ke saya. Contoh, saya ambil ajaran perbuatan apa? Makan buah kurma. Tu ada musalsal juga. Ataupun musalsal ketik kuku. Ketik kuku pada hari Khamis. Macam mana cara kaifiat dia. Tu ada musalsal tu ajaran Ada musalsal. Ada ajaran timur dari saya. Lepas tu ajaran pun beri kepada kawan ajaran pada hari Khamis juga. Macam mana? Ajaran kita ni macam ni sekian-sekian. Kaifiat dia. Sama dengan apa yang ajaran timur dengan saya. Tu dengan hadis musalsal. Maksudnya hadis tu bersepakat, rawi dia bersepakat dengan satu kelakuan. Kelakuan gitu, kaifiat. Sini. Contoh. Kelakuan yang ajaran timur dengan saya, kelakuan tangan, kaifiat macam ni. Kelakuan yang sama juga, ajaran bagi tahu pada orang lain juga. Orang lain tu bagi tahu juga. Satu kelakuan. Tapi sepakat rawi dia lah. Baik. Habis. Tu. Kemudian dia kata sini pula. Ya. Kaza kakot hadasani qa'ima. Sekejap anak saya menangis lah tu.
Ah. Hmm. Kaza qad haddatsani qa'ima au ba'da an haddatsani tabassama. Baik, kita tengok pada syarah dia terus Ha. Kazalika. Kazalika. Hmm. Hmm. Kitab tu kazalika ke kazaka? Agak ini. Yang syarah dia tu. Kazaka. Kitab saya ni kazalika. Eloknya kazaka tu apa? Dan seperti demikian itu. Apa demikian itu? Dia nak tafsir dalam tu. Yang ni minal fi'li sebahagian daripada perbuatan. Perbuatan. Iza qala. Apabila berkatalah ia rawi. Qad haddatsanihi qa'imah. Ni rawi kata dia, ada seorang rawi dia kata pula macam ni. Qad haddatsanihi qa'imah. Sesungguhnya meriwayatlah ya Nabi akan aku meriwayat apa? Akan hadis. Jadi Nabi tu meriwayatkan akan hadis pada dia tu hal keadaan Nabi itu pada ketika Nabi berdiri. Hal keadaan dia bercerita tadi tu dalam keadaan berdiri. Tu pun dipanggil satu musasal juga tu. Maksud berdiri dalam keadaan dia meriwayatkan hadis tu dalam keadaan berdiri. Summa yaf'alul akharu misla zalika. Kemudian membuatlah oleh yang lain akan seumpama demikian itu juga. Apa? Macam contoh ajaran ambil dengan saya hadis ketik kuku. Lepas ajaran ambil dengan saya, kemudian orang lain ambil dengan ajaran pula dengan seumpama perbuatan tu juga, sama tu juga. Ajaran bagi okey ketik kuku macam sekian. Itu maksudkan summa yaf'alu al-akharu misla zalika. Kemudian membuatlah oleh orang yang lain akan seumpama demikian itu juga. Apa? Sedemikian itu zalika ay zalika fi'lan rawi al-awwal. Akan demikian itu perbuatan rawi yang pertama. Sama tu juga. Saya perawi pertama, ajaran perawi yang kedua. Kak ini perawi yang ketiga. Seterusnya. Perawi tu banyaklah. Perawi maksudnya ajaran okey. Saya tunjuk okey, klik hukum macam ni sekian. Ajaran dapat dah. Lepas ajaran tunjuk kat Kak ini sekian. Kak ini dapat dah. Perawi tu berlainan. Banyak perawi. Tapi perbuatan tu satu, sama je. Itu musasal. Satu. Au qala ba'da an haddatsani al-hadisa tabassama. Ataupun berkatalah ia rawi. Dia kata apa? Ba'da an haddatsani, kemudian bahawasa menceritalah ia Nabi akan aku. Haddatsani ay al-hadisa akan hadis. Tadi Nabi cerita dalam keadaan Nabi berdiri kan, qa'iman. Ni Nabi cerita pula, Nabi meriwayatkan pula hadis tabassama. Hal keadaan Nabi ketika Nabi keadaan senyum. Nabi senyum. Ada tak ada musasal senyum Saya dulu ambil hadis musasal dekat Mesir dulu. Dengan banyak syekh, antaranya kalau yang meninggal tu Syekh Husni Genting. Lepas tu yang meninggal baru ni Ustaz Zaidi baru ni. Dia pun banyak hadis musasal tu. Dulu saya ambil dengan Syekh Husni Genting tu dalam 66 hadis musasal. Makan kurma
masak buah labu. Semua ada. Tapi saya tak menonjol kat hadis. Sebenarnya saya ambil bidah hadis. Tapi ikutkan memang saya, dulu tu memang saya pula sungguh lah hadis tu kat Mesir dulu. Banyak hadis saya dapat lah dulu. Cuma kat sini tu saya banyak lebih pada ilmu fardu ain dululah. Jadi kalau ikutkan memang hadis musazah tu saya ambil lebih kurang 70 hadis. Banyak. Ketik kuku, hari Khamis, makan buah labu, banyak benda. Lepas tu makan buah kurma, lepas tu hadis mahabbah, hadiah Yaum Arafah, hadiah Aidilfitri, banyak hadis. Dan saya pun dapat apa dia punya apa? Dia panggil bukan sijil lah, dia panggil sanad tu banyak lah, ada tulisan tu. Banyak. Habis. Ini dalam keadaan Nabi berdiri. Dan lepas tu tadi tu hadasan ni qaiman Nabi berdiri. Nabi meriwayatkan dia dalam keadaan berdiri. Ini Nabi meriwayatkan dia dalam keadaan senyum. Tengok. Tafriq dia. Fa inna kulla minal qiyami wa tabassumi wasfun fi'liyun. Maka sesungguhnya tiap-tiap daripada berdiri dan senyum. Qiyam tu berdiri ajaran. Maka sesungguhnya tiap-tiap daripada berdiri dan watabassumi, daripada senyum. Itu khabar. Wasfun fi'liyun, ialah sifat yang dibangsakan kepada perbuatan. Jadi berdiri, senyum, itu dikatakan sifat yang dibangsakan kepada perbuatan. Perbuatan berdiri, perbuatan dengan senyum. Itu semua kelakuan. Itu semua maksud kelakuan. Habis. Wa qad yajtami'ul wasfu al-qawliyu wal fi'liyu ma'an. Ni tengok. Wa qad yajtami'u, terkadang. Qad dengan mana li taklil ajarana, kena ingat tu, masuk pada fi'il mudhari'. Wa qad yajtami'ul wasfu al-qawliyu wal fi'liyu ma'an. Dan terkadang jadi terhimpunlah oleh sifat bagi nisbah perkataan dan nisbah perbuatan ma'an sekali. Jadi terkadang hadis musazah tu sekali dengan perkataan, sekali dengan perbuatan, dua-dua sekali. Macam mana? Tengok ni contohnya ada. Ka hadisi Anasin radhiyallahu anhu marfu'an. Ini hadis marfu'. Seperti hadis daripada Anas radhiyallahu anhu marfu'an. Hal keadaannya marfu', yang ini diangkatkan kepada Nabi. Apa kata Nabi? La yajidul abdu halawatal iman hatta yu'minu bil qadari wa khairi. Hatta yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, hulwihi wa murrihi. Ni tengok. Hadis ni panjang. Qala wa qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lihyatihi wa qala amantu bil qadari fa innahu musalsalun biqabdi kulli minhum ala lihyatihi ma'a qaulika zalika. Ni tengok. Ustaz baca pembelahan sikit Ustaz, jangan laju now. Tak, ni saya baca saya baca balik. Saya baca sekali lalu, lepas tu saya ulang balik. Jangan risau. Tengok apa Nabi kata. La yajidul abdu halawatal iman. La yajidul abdu. Tidak mendapatlah oleh seorang hamba akan kemanisan iman. Halawah ni iman, kemanisan, manis. Hilwah. Kalau Arab cakap sekarang hilwah. Manis. Tidak mendapat oleh seorang hamba akan kemanisan iman. Tak dapat tu hatta yu'minu. Dia baca hatta yu'mina balik.
Hatta yu'mina. Hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidak mendapat oleh seorang hamba akan kemanisan iman. Dia tak dapat kemanisan iman. Sehingga berimanlah ia. Sehingga berimanlah ia hamba itu dengan qadar. Apa qadar? Badal pagi qadar. Khairihi wa syarrihi. Baiknya qadar. Wa syarrihi. Dan buruknya qadar. Jadi dia kata sehingga dia tu beriman dengan qadar baik dan juga buruk. Satu. Hulwihi wa murrihi. Lagi pula hulwihi. Kesenangannya, kemanisan bagi qadar. Wa murrihi. Asal murrihi ini pahit. Kesusahan lah kita kata. Kesusahannya kesusahan qadar. Murri ni asal pahit. Hilwan ni manis lawan pahit. Kita cakap kesenangan lawan kesusahan lah. Murrihi. Ada satu hadis Nabi, apa Nabi sebut? Apa? Berkatalah benar walaupun pahit. Apa? Ayat tu? Hadis Nabi tu. Qulil haqqa walau kana murra. Tu Nabi sebut. Qulil haqqa walau kana murra. Hendak berkatalah oleh engkau akan kebenaran walau kana murra, walau kanal qawlu amura. Walaupun perkataan tu pahit sekalipun, kena kata juga. Itu Nabi sebut. Itu murra tu murri itulah. Pahit. Kemudian tengok. Jadi Nabi sebut tidak dapat hamba itu akan kemanisan iman hatta sehingga berimanlah ia hamba dengan qadar. Apa qadar? Khairihi wa syarrihi, hulwihi wa murrihi. Baiknya baik qadar dan buruknya buruk qadar. Ataupun kemanisan qadar, ataupun kepahitan bagi qadar. Qala, berkatalah ia Anas, wa qabadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lihyatihi. Menggenggamlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas janggut Rasul. Bila Anda cakap, tiba-tiba bila Nabi sebut kita tadi tu, Nabi memegang janggut dia gini. Dia pegang ini. Dia memegang, dia mencekak. Orang bertanya menggenggam, cekak. Mencekak, menggenggamlah oleh Rasulullah di atas janggut dia, lihyah. Ni lihyah, dia panggil lihyah. Di atas lihyah dia. Waqala, itu Nabi sebab apa? Ni. Waqala, berkatalah ya Nabi, amantu bil qadari. Aku beriman dengan qadar. Sambil-sambil Nabi pegang ni sebut-sebut. Dari segi perbuatan pun Nabi buat. Dari segi perkataan pun Nabi sebut. Nabi sebut apa? Amantu bil qadari. Aku telah beriman oleh aku dengan qadar. Habis itu. Ni. Tengok. Fa'innahu musalsalun. Maka sesungguhnya ini hadis, hazal hadis, fa'inna hazal hadis. Fa'inna hazal hadis. Musalsalun, dikatakan musalsal, berhubung, biqabdi kulli minhum, dengan menggenggam bagi tiap-tiap dari, dengan qabat ni, genggam lah. Dengan menggenggam tiap-tiap dari mereka itu, di atas
janggut tiap-tiap mereka itu ma'akau likazalika, serta perkataan mereka itu. Bukan ma'akau lika tu. Dia nak ma'akau lihi. Tolong betul kan? Kita tu ma'akau lika ke ma'akau lihi? Ini. Ma'akolika. Tu tolong betul kan? La'ala sawab ma'akau lihi. Ni nak tulis. Yang bukan kaulika buang tu kaf tu je. Nanti. Dia ma'akau lika, tak mau ma'akau lika, ma'akau lihi macam ni. Betulkan kaulihi tu. Nampak tak kat tu? Ajar Zaliha ma'akau lihi. Kaulika tak nak. Tolong buat bracket kat situ. Ma'akau li zalika. Betulkan kaf tu buang, tambah hi. Kita jatuh. Saya ulang balik. Fa'inna hazal hadisa. Maka sesungguhnya ini hadis musalsalun. Dia katakan hadis musalsal. Hadis yang berhubung. Biqabdi kulli minhum. Dengan menggenggam bagi tiap-tiap daripada mereka itu, mereka tu rawi. Jadi tiap-tiap rawi itu dia menggenggam sama-sama dia. Pakat genggam. Janggut. Menggenggam tadi tu ala lihyatihi, di atas janggut baginya, bagi tiap-tiap mereka itu, ma'akaulihi, bukan ma'akaulika, serta berkatanya oleh Nabi. Serta berkatalah oleh Nabi itu, zalika, akan demikian itu. Apa demikian itu? Zalika tulis. Zalika ai qaulihi amantu bil qadari. Zalika tu rujuk pada kata qaulihi amantu bil qadari. Aku beriman dengan qadar. Jadi hadis tu betul-betul. Jadi tiap-tiap orang tu dia pegang ini, amantu billah. Amantu apa? Bukan. Amantu bil qadari. Tu. Bil qadri, bukan bil qadari bil qadri. Bukan bil qadari, bil qadri. Aku beriman dengan qadar. Saya pegang. Jadi tiap-tiap rawi tu pakat-pakat pegang di atas janggut mereka tu sama-sama. Sambil-sambil cakap amantu bil qadari. Panggil janggut. Tu panggil hadis musalsal tu. Haji Qul Zaman. Bukan pegang janggut orang. Pegang janggut kita sendiri. Sebab dia terima dengan Nabi. Nabi sebut. Kan Nabi sebut tadi. Nabi sebut. Wa qabada Rasulullah SAW ala lihyatihi. Memegang Rasulullah SAW. Di atas janggutnya, janggut Rasulullah. Nabi memegang. Memegang ni apa? Menggenggam lah. Menggenggam. Qabadol. Bila Nabi genggam, Nabi pun sebut amantu bil qadari. Nampak tak? Itu musalsal. Musalsal dari segi perkataan dan juga perbuatan. Perbuatan tu Nabi pegang janggut. Nampak dia ajar mana? Ya, Ustaz. Tu. Habis. Kemudian wal qismus tsani. Dan bermula bahagian yang kedua pula. Bahagian yang kedua. Dulu bahagian pertama apa? Dulu bahagian pertama tu muka surat 9 saya punya. Dulu dia kata gini. Kalau tengok dalam syarah dulu, muka surat 9.
Dia kata musalsalun minat tasasuli wa huwa lughatan at-tatabu'u wa istilahan. Dan istilah tu ada dua bahagi. Jadi hadis musalsal dia ada dua. Ada dua bahagian. Bahagian yang pertama dulu, muka surat 9 dulu, baris yang ke-5 daripada bawah. Macam mana dulu? Dia kata wastilahan kismani. Bermula istilah dalam bagi ulama muhadis ada dua bahagian. Al-qismul awal hadisu ittafaqa rijalu ala wasfi riwati. Yang dulu. Hadis yang muafakat oleh rawinya, rawi hadis tadi, di atas satu sifat yang sabit bagi satu rawi. Yang dululah. Dulu. Dulu. Muka surat 12 baris 3 daripada bawah. Muka surat 12. Muka surat 12. Tak perlu kita sangat. Kita punya muka surat 12. Muka surat 12 dulu, ingat tak? Muka surat 12 baris yang ketiga daripada bawah. Hajar Zaliha. Tengok kitab. Dulu dia kata, musalsal tu dia ada dua bahagi. Bahagian yang pertama, hadis itu yang muafakat oleh rijal. Rijal tu rawi lah, perawi. Orang yang meriwayat tu lah. Rawi-rawi ni apa? Periwayat. Hadis yang muafakat oleh perawinya, perawi hadis, di atas satu sifat. Di atas satu sifat. Di atas satu sifat, lirawati bagi segala rawi hadis. Dia nak satu sifatnya dulu, satu kelakuan. Macam tadilah. Tapi perawi itu banyak. Itu yang pertama dulu. Yang ni pula, yang kedua pula. Ni tengok. Wal qismu tsani, ni muka surat 10 saya punya. Dan bermula bahagian yang kedua. Dulu bahagian pertama kita maklum. Bahagian pertama, hadis musalsal tu dengan mana hadis yang muafakat oleh segala rawi dia di atas satu sifat. Itu bahasa mudah dia. Sifat tu di atas satu kelakuan lah. Kelakuan apa? Kelakuan megang janggut tadi. Kelakuan senyum Nabi senyum. Kelakuan Nabi berdiri. Tapi perawi tu banyak. Saya terima pada Haji Kazama. Haji Kazama terima kepada siapa? Seterusnya. Ada pun yang ni pula yang kedua. Wal qismu tsani. Mattafaqat rijaluhu ala wasfin litahammuli kasami'tu fulanan. Ni. Mattafaqat barang tu apa? Hadis lah. Hadis yang muafakat. Muafakat ni apa? Yang setuju lah. Muafakat ni. Hadis yang muafakat oleh perawinya. Rijal tu perawi oleh segala perawinya. Asal rijal lelaki. Tapi di sini makna apa? Rijal dengan mana? Perawi lah. Jamak bagi rajulun. Ajar mana? Tengok dia kata. Hadis yang muafakat oleh perawi hadis ala wasfin di atas satu sifat. Tapi litahammuli bagi terima, ini bagi menanggungkan hadis. Apa nama hadis? Maksudnya bagi terima hadis. Menanggung dengan menerima hadis. Tahammul. Tengok contoh tak lagi. Contoh lagu mana? Kasami'tu fulanan. Jadi dia kata, aku dengar daripada seorang begini. Kasami'tu fulanan. Mendengar oleh aku akan fulanan tu kita tulis. Fulanan tu guru lah. Jadi aku, contoh ajar kata, yang bahagian kedua ni, hadis musalsal ni dia kata apa? Aku mendengar daripada guruku daripada sekian-sekian ini hadis. Tu bahagian kedua ni. Nampak macam mana? Aku mendengar kelakuan berdiri ni daripada guruku. Contoh, fulan lah. Fulan tu guru lah.
Tu. Satu perkara. Au ala amrin. Atau pada ala wasfin. Soalan kata, mattafaqat rijaluhu ala amrin. Hadis yang muafakat oleh rijalnya, oleh perawi-perawi hadis, ala amrin di atas satu perkara. Perkara mana? Muta'allikin. Dia macam muta'allakin, muta'allikin. Simain. Satu perkara yang bergantunglah perkara tadi, bizamani riwayati. Yang bergantunglah ia perkara tadi dengan masa riwayat hadis. Contoh lagu mana? Ni contoh. Contoh kita kata jenis ajarana. Jadi, hadis yang muafakat oleh perawi-perawi hadis tadi di atas satu perkara yang bergantung. Perkara tu kita contoh apa? Perkara tu tulis. Contohlah kita kata kerak kuku. Jadi hadis tu muafakat di atas perawi hadis tu di atas kerak kuku. Kerak kuku tadi muta'allikin. Yang bergantung kerak kuku tadi dengan masa riwayah, dengan masa periwayat hadis. Hari apa? Contoh kita kata hari Khamis. Macam saya terima dulu hari Khamis. Saya dulu terima musassar hari Khamis. Jadi saya terima tu pada hari Khamis. Tu berkata bizamani riwayati tu. Dengan masa riwayat hadis. Masa tu bila? Hari Jumaat kita kata. Seumpama kita kata riwayat tu pada hari Jumaat ke hari Khamis ke? Itu dipanggil bahagian yang kedua musassar tadi. Ni musassar tadi ada dua tadi. Satu dengan mana mendengar. Satu lagi ittifaq tadi tu. Segala perawi tadi tu di atas satu perkara. Perkara tu apa? Satu perkara. Kita contoh apa? Contoh kita kata kerak kuku. Tu amrin. Tapi jangan tulis kerak kuku kat situ. Maksudnya kita bagi satu contoh lah. Kerak kuku. Kerak kuku tu yang bergantunglah ia satu perkara tadi tu dengan masa riwayat hadis. Bizamani riwayah. Yani bizamani riwayatil hadis. Habis itu. Au makaniha. Ataupun tempatnya. Tempat riwayat hadis. Contoh apa? Kita kata tempat di apa? Di multazam. Tempat di apa? Tempat doa di multazam. Tu tempat dia, tempat dia. Kadang-kadang ada dengan masa pendengar hadis, kadang-kadang ada tempat masa mendengar hadis tu. Tempat di mana contoh? Kita kata hadis hadis musassar tentang doa multazam di multazam. Tu pun dia panggil musassar juga. Baik. Au nahwi zalika ataupun seumpama demikian itu. Makan masa tadi itulah. Kalau dulu musassar suat labu. Dia panggil apa? Dubak. Dulu waktu saya dapat tu dengan dengan Syekh Husni Genting dekat tempat dia dulu. Musassar makan dubak. Dubak ni makan apa? Buah labu. Habis. Tu cara lah. Tu kaifiat cara. Dubak. Habis. Faidatun. Hazi faidatun. Bermula ini ialah satu faedah. Min fadilatil musalsali. Min fadilatil musalsali. Setengah daripada kelebihan hadis musalsal. Min tu milit tab'id. Ajarana.
sebahagian setengah daripada kelebihan daripada hadis musalsal. Ni kalau nak i'rab tu min fadilat itu khabar muqaddam, ijtimaluhu tu mubtada muakhar. Setengah daripada kelebihan hadis musalsal itu ialah ijtimaluhu ala mazidi dhabti minar ruwati. Tu. Apa kelebihan hadis musalsal? Ialah melengkapilah oleh hadis musalsal, melengkapi apa? Ala mazidi dhabti, di atas bertambahnya ingat. Dhabit tu lah ingat. Dhabit ni ada dhabit fil aqli, ada dhabit fil sudur. Ingat tu lah. Setengah kelebihan hadis musalsal ni apa dia, Jarwana? Iaitu melengkapilah hadis musalsal itu di atas bertambahnya ingat. Bertambah ingatan. Kalau kita duduk musalsal kat orang, kita boleh ingat hadis tu. Bertambah ingatan tu minar ruwati. Hal keadaan bertambah ingatan tadi minar ruwati, daripada segala perawi-perawi, segala rawi-rawi. Kita mudah ingat daripada segala rawi. Perawi ni siapa kita mudah ingat. Itu yang dipanggil kelebihan di musalsal tu. Ni orang ingat kata di musalsal, dak bagi ni musalsal kat sini kat sini. Jangan kata kat dia. Kita tak bagi riwayat hadis musalsal, kita tak ingat hadis. Ni kelebihan hadis musalsal, dia boleh bertambahkan ingatan kita. Lepas tu dia kena sama naik. Ajarana, mengaji hadis pun ngaji, ilmu lain pun kena ngaji juga. Habis. Wa'lam. Ni nak cerita pula. Selebih-lebih hadis musalsal. Tengok ni. Wa'lam anna afdala musalsalin. Hendak ketahui oleh engkau. Hendak ketahui oleh engkau. Anna afdala musalsalin. Akan sesungguhnya selebih-lebih daripada hadis musalsal. Apa hadis musalsal yang paling lebih sekali? Ajarana, ni tengok ni. Ialah ma dalla ala ittisalis sima'i wa adamit tadlisi. Ni tengok. Selebih-lebih hadis musalsal ialah ialah hadis. Hadis mana? Dalla ala ittisalis sima'i. Ma tu hadis Maksud bagi ma. Hadis yang menunjuklah ia hadis itu ala ittisalis sima'i, di atas berhubung bagi pendengaran. Ya, kita dengar hadis musalsal. Syekh duk riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Betul tak dengar? Tu berhubung pendengaran kita tu. Satu. Kena tambah sikit tu. Ittisali sima'i. Ittisali sima'i kulli rawin min syaikhihi. Apa saya dobit sini. Dobit situ Dia dobit bahasa Arab ni tak biasa, nanti saya ajar. Apa maksud kata ala ittisali sima'i? Ala ittisali as-sima'i. Apa maksud ittisali sima'i? Dia kena dobit situ. Dobit angka 1 kat sini. Sima'i ni. Tulis kat tepi dia. Kan saya dah ajar dobit dah. Ajar kamu zaman. Apa sima'i? Ai. Sima'i kulli rawin.
Ni dobit sengit memanglah. Cara dobit dah ajar dah dulu, ajar Haji Kau Zaman. Dalam kitab apa? Kitab Muqaddimah Ibn Khaldun. Ai sima'i kulli rawin min syaikhihi. Saya apa Ustaz? Syaikhihi. Kha tu. Sebenarnya kha tak betul. Nah tu. Ai sima'i kulli rawin syaikhihi. Min syaikhihi Ni amin. Ini dah ajar cara dobit dah Haji Kau Zaman dulu saya dah ajar lah, tak tahu lah. Orang lain praktikal tak praktikal. Semua ada dalil ni Haji Kau Zaman. Bukan saja saya dobit tepi kanan kiri tu. Itu semua disebut dalam kitab Muqaddimah Ibn Khaldun. Nah, waktu kita kata kita belajar ni ada bersanad. Bukan saja tulis mengiring ke kanan ke kiri tu, tidak. Semua ada tempat rujukan tu. Kalau budak universiti dia tak tahu tu kenapa orang pondok buat macam tu. Ada tempat ambilan. Dia tak boleh nak tik saja, tak boleh. Dia ada tempat dia ambilan tu. Batang angka 1 letak situ tak tahu. Semua ada. Cuma dia ajar dalam kitab. Cuma kita tak jumpa kitab apa. Kitab Muqaddimah Ibn Khaldun dia ada beritahu. Kitab Muqaddimah Ibn Khaldun. Apa maksud kata ala tisai simai? Yang ni hadis yang menunjuk di atas berhubungnya pendengaran. Ini pendengaran bagi tiap-tiap rawi daripada gurunya. Guru bagi tiap-tiap rawi. Dia dengar dari tiap-tiap guru. Jadi dia mendengar tiap-tiap rawi itu daripada guru dia. An Yazid, contoh. Bin Mustafa an Sayyidi Maliki, contohlah. Dia daripada guru dia. Habis. Ni cara dobit lah. Dulu dah ajar dah dulu. Tak tahulah ajar Wana dengan angkat ini praktikal ke tak macam ni. Nak tulis Rumi pun boleh ajar Wana. Tapi kalau tulis Rumi dia ke kanan pula. Pulanglah. Itu cara dobit dalam kitab tersebut. Habis. Hadis yang menunjuk di atas berhubungnya pendengaran, yakni pendengaran daripada tiap-tiap rawi daripada gurunya. Guru bagi tiap-tiap rawi tadi. Satu. Itu selebih-lebih hadis musalsal tu. Yang kedua, wa'adami tadlisi. Lagi pula hadis musalsal tu, wa'adami tadlis. Dan dengan ketiadaan tadlis. Tadlis apa? Menyembunyikan guru. Ataupun tadi kita kata tuduhan. Menyembunyikan ataupun ketiadaan tuduhan. Ataupun ketiadaan menyembunyikan guru. Jadi kalau kita hadis musalsal ni, selebih-lebih hadis musalsal ni, selebih dia, kita dapat dengar dan kita tidak menyembunyikan guru kita. Mak guru kita memang kita dengar. Dia sebut itu. Tengok. Itu kelebihan hadis musalsal. Itu selebih-lebih hadis musalsal ialah hadis yang kita berhubung tu dengan mendengar daripada tiap-tiap rawi daripada guru dan juga ketiadaan tuduhan ataupun ketiadaan menyembunyikan guru. Habis. Wa qallama
Yaslamul al-musalsalu min dha'fin. Ni contohlah. Wa qallatu ma tu mazaidah jarwana. Apabila qalla bertemu dengan ma, dia terjemah apa? Dan sedikit sangatlah. Tu dia. Dia qallama ni, kena ingat qallama ni fi'il madi yang tak ada fa'il bagi dia. Dia tak ada fa'il. Ni yang patut kita kata ngaji hadis ni kena tahu dia punya segi nahwu tu tinggi. Qallama ni asal qalla tu sedikit, ma tu mazaidah. Tapi kita terjemah sedikit sangatlah. Dia tidak ada fa'il. Dia kalau qallama ni ajarana, dia panggil fi'il madi yang tidak ada fa'il bagi dia. Dia tak ada fa'il. Bukan qalla tu tak ada fa'il, tidak. Apabila qalla berjumpa dengan ma, qallama, sedikit sangatlah. Tu maksud dia sedikit sangatlah. Yaslamu al-musalsalu. Selamatlah oleh hadis musalsal. Sebab tu kata hadis musalsal ni dia jarang nak kata hadis sahih, dia mainkan hadis dhaif. Sedikit sangatlah selamatlah oleh hadis musalsal tadi. Selamat tu min dha'fin, daripada hadis dhaif. Dia tak banyak. Dia hadis musalsal ni dia kebanyakan dia tak banyak sangat. Dia tak dapat diselamatkan daripada hadis sahih lah. Kebanyakan dia hadis dhaif. Sedikit sangatlah selamatlah oleh hadis musalsal tadi daripada dhaif. Sedikit sangat tu yahsulu khabar. Tak mahu, tak kena. Sifat pada kata dha'fin. Dia tak ada khabar situ, tak ada, minta maaf. Sedikit sangatlah selamatlah oleh hadis musalsal tadi min dha'fin, daripada hadis dhaif. Hadis dhaif mana? Yahsulu fi wasfihi. Yang hasillah ia hadis dhaif itu pada sifatnya, sifat bagi hadis musalsal. Dia pada sifat Dia sifat tu kena ingat, kena tulis itu. Sifat tu ada kalanya perkataan, ada kalanya perbuatan. Itu panggil sifat. Jadi dia tu sedikit sangatlah selamat hadis musalsal tu daripada dhaif. Yang hasillah dhaif tadi tu pada sifatnya, sifat hadis musalsal. Apa sifat? Yang ni kelakuan tu lah. Kelakuan perkataan ataupun kelakuan bagi perbuatan. La fi aslil hadis. La tu atah pada kata yahsulu. Soal kata la yahsulu fi aslil hadis. Tidak hasillah pada asal hadis. Apa pada asal hadis? Cuba tengok angka 1 kat bawah tu. Aikal musalsali bil musyabakah. Jadi dia tak hasil hadis dhaif itu pada asal hadis. Seperti hadis musalsal bil musyabakah, musyabak. Fa inna minhu fi sahih Muslim. Maka sesungguhnya setengah daripadanya daripada musalsal bil musyabakah tadi itu daripada sahih Muslim. Daripada hadis sahih Muslim wa tariqu bitasasuli fiha maqalun. Dan jalanan dengan hadis musalsal tadi tu fiha fil musalsal musyabakah tadi tu dengan perkataannya. Kadang-kadang dengan musyabakah perkataan, dia tak ada tunjuk kelakuan. Sebab dia asal hadis Baca tengok. Fa innal tengok atas balik. Fa innal aqsama salasata. Apa tu? Apa tu? Tajri. Bukan tujri, tajri. Sebab apa boleh kata
ni ilat fatut fa'liliyah. Sebab apa boleh kata dia tidak hasil lah hadis dhaif, tidak hasil lah hadis musalsal daripada dhaif tadi tu daripada asal hadis. Sebab apa dia tak hasil daripada asal hadis? Kenapa dia tidak ada pada matan hadis tu? Sebab apa? Fa innal aqsama salasati tajri fihi. Kerana sesungguhnya bahagian-bahagian yang tiga. Apa maksud bahagian-bahagian yang tiga? Itu berlakulah padanya pada fihi fi musalsal. Apa bahagian tiga? Iaitu kita kata sahih, hasan dengan dhaif. Tu bahagian tiga tu. Kena tak? Yalah. Maka kerana sesungguhnya asal hadis itu itu fa'inal aqsama salasah, maka sesungguhnya bahagian-bahagian yang tiga tu berlaku pada hadis musalsal. Dia nak cerita kata asal hadis tu dia berlaku pada hadis musalsal tu berlaku. Dia boleh berlaku pada hadis dhaif, pada hadis hasan, pada hadis sahih. Tapi tengok, tapi cuma dia tak banyak lah. Bukan tak ada langsung hadis hasan dengan hadis sahih. Cuma dia kurang hadis musalsal tu dia sedikit sangat dia terselamat daripada hadis dhaif. Kebanyakan hadis dhaif. Kebanyakan hadis dhaif. Tapi bukan hadis sahih tak ada. Ni. Qala al-Hafiz. Berkata oleh Hafiz. Apa Hafiz? Berkata oleh Hafiz. Bukan oleh Ustaz Hafiz kita. Hafiz ni siapa dia? Ibnu Hajar al-Asqalani. Tulis itu. Al-Hafiz ini iaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Dia kata apa? As-sahhu musalsalin. As-sahhu musalsalin. Dia macam as-sahha tak kena. Dia mubtada. As-sahhu bermula yang terlebih sahih daripada hadis musalsal. Bermula yang terlebih sahih daripada hadis musalsal. Bermula yang terlebih sahih daripada hadis musalsal itu apa tu? Ya tu ke bah ya tu. Yurwa fid dunya. Yurwa fid dunya al-musalsalu bi qiraati surati Shaf. Oh ni nak. Ni saya dapat dengan Syekh Husni Keting tu. Hadis ni saya dapat. Surah Shaf. Ni hadis yang panggil bermula terlebih sahih daripada hadis musalsal. Apakah hadis yang paling sahih dalam hadis musalsal? Ajaran ni tengok. Ialah yurwa, yang diriwayatkan di dalam dunia. Riwayat apa? Akan hadis musalsal, al-musalsalu. Al-musalsalu tu hal keadaan musalsalu makru'an bi qiraati surati Shaf, bi qiraati surati Shaffi. Hal keadaan hadis musalsal tadi tu dibacakan dengan membaca surah Shaf. Itu hadis yang paling sahih. Kalau esok orang tanya orang memanglah hadis musalsal tu banyak hadis dhaif. Tapi ada tak ada yang paling sahih dalam hadis musalsal? Ada. Yang paling asah, yang paling sahih sekali iaitu dengan membaca surah Shaf. Dulu waktu saya terima dekat Masjid Azhar dulu,
Syekh Husni Genting dia bacakan surah Saf. Dia baca, lepas tu kami pun terima qabil tu. Contoh kalau Ajarwana nak, ni saya pun baca kat Ajarwana suatu Saf, baca-baca. Ajarwana dengar, lepas tu qabil tu. Suatu Saf pendek je, tak banyak habis. Tu dia. Jadi hadis yang paling sahih daripada hadis musalsal, hadis yang paling sahih daripada hadis musalsal itu, iaitu yang diriwayatkan hadis sahih itu di dalam dunia, diriwayat itu akan hadis musalsal dengan membaca suratul Saf. Surah Saf itulah. Habis itu. Dah sampai dah dia punya station. Ni lepas ni akan datang dia nak cerita hadis Aziz pula. Azizu marwi snaini aw salasa masyhuru marwi fawqa masalasah. Ni nak cerita hadis Aziz pula. Nanti tersambung pula pada minggu hadapan. Tak boleh sambung lagi dah. Sebab apa? Dia dah sampai stesen dia. Dah habis lah hadis musalsal lah. Panjang lebar hadis musalsal. Wallahu a'lam. Faham lagi Ajarwana? InsyaAllah. Cuba Ustaz. Okay. Haji kawan zaman apa Haji kawan zaman? Haji kawan zaman? Haji kawan zaman tak nak ni. Dah keluar ke apa? Okay, baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Abang Ustaz terkeluar tadi. Pagi. Tanya. Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jumpa lagi Ustaz.